Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Siri pendedahan Rafizi Ramli. Ya, ini adalah siri pendedahan Rafizi Ramli untuk siri yang ketiga. Agak menarik apa yang dikongsikan oleh agak menarik apa yang dikongsikan dan juga didedahkan oleh Ramli ya berkaitan dengan case skandal LCS ini. Jadi mari kita baca juga bersama apakah yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli ya. Katanya ini adalah kenyataan Rafizi Ramli pada hari ini juga 11 Ogos, subkontraktor CED dan juga CED milik majority boosted tetapi dikawal bukan rakyat Malaysia. Itulah kenyataan daripada saudara Rafizi Ramli. Okay. Subkontraktor CED dan juga CED milik majority boosted tetapi dikawal bukan rakyat Malaysia ataupun rakyat asing. Ini ya mengejutkan kita. Ini sedikit sebanyak menyamai atau konsep modus operandi yang digunakan dalam skandal 1MDB. Ya, kita tahu kononnya 1MDB ini untuk rakyat Malaysia, untuk membangunkan Malaysia, tetapi di sebaliknya yang mengawal 1MDB ini adalah seorang yang bernama Jolo, yang menipu, yang katanya menipu Najib, katanya begitu dan sebagainya. Jadi mari kita baca pendedahan daripada Rafizi Ramli ini. Katanya, saya telah mendedahkan bagaimana proyek kapal perang LCS menggunakan dua lapis kontraktor, yaitu CED dan juga CED, sehingga menyebabkan kos naik 3 kali ganda kos sebenar. Dari DCNS hanya RM397 juta, tetapi dituntut dari kerajaan oleh subkontraktor adalah RM1.2 bilion. Jadi jelas ya, dengan adanya subkontrak ini yang berlapis-lapis sana, kenyataan Rafizi Ramli menyebabkan kos menaik, kos menjadi lebih tinggi. Hanya RM397 juta daripada DCNN, tapi yang diklaim, yang dituntut oleh dua subkontrak ini, subkon kontraktor lebih besar, yaitu RM1.2 bilion. Seperti yang diduga katanya Datuk Seri Najib dengan cepat menjawab bahwa subkontraktor ya Contrivers Advanced Device Sdn Bhd CED dan juga Contrivers Electrodynamics Sdn Bhd CED adalah syarikat-syarikat bersekutu LTAT. Jadi bersekutu maksudnya di bawah bersekutu ya, di bawah LTAT, yaitu lembaga tentera ini ya. Dan juga katanya beliau langsung tidak menjawab isu komisen RM200 200% yang saya timbulkan ya. Cukup sekadar membayangkan dia tidak terbabit dalam skandal ini karena subkontraktor CED dan CED adalah syarikat-syarikat bersekutu LTAT. Berikut adalah latar belakang pembabitan LTAT melalui boosted di dalam CED. Katanya, anak syarikat LTAT Boosted Heavy Industry BHIC meluluskan pembelian saham 51% di dalam CED pada 28 April 2010. Ya, awal lagi ya mereka sudah rancang 2010. Dan juga 49% lagi saham CED dimiliki oleh Rheinmetall Defense AG, RED, sebuah syarikat kontraktor pertahanan dari Jerman yang dipegang melalui anak syarikat milik sepenuhnya RD Investment AG. Jadi ada seorang sahabat kita yang bertanya tadi, katanya dari manakah syarikat subkontraktor itu? Jadi jelas di sini mereka adalah daripada Jerman ya, dinyatakan oleh sahabat kita atau daripada saudara Rafizi Ramli daripada Jerman ya, daripada Jerman untuk CED ya. Katanya keputusannya untuk membeli saham majority CED, untuk saham majority CED itu dibuat di dalam satu mesyuarat lembaga pengarah BHIC yang bertarikh 28 April 2010. Wow, mengejutkan. Ia setahun setengah sebelum kerajaan Malaysia melantik BNS menjadi kontraktor membangun dan membina 6 kapal perang LCS melalui satu surat lantikan bertarikh 16 Disember
2010. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dalam cerita ini, ya belum pun masuk di bahagian yang ke bawah. Maksudnya di sini mereka sudah merancang, merancang terlebih awal bahwa mereka siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa yang akan menyakal, siapa-siapa yang akan terlibat di dalam membuat keuntungan di dalam proyek ini pada 2010. Ada meeting lagi ya 2010, ada meeting dalam 2010 dan akhirnya melantik BNS pada 16 Desember 2011, setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian. Dalam perjanjian pembelian 51% itu, pegangan dalam CAD bertarik 13 Ogos 2010 di antara BHIC melalui anak sarikannya dan RAD melalui anak sarikannya. BHIC bersetuju bahwa RAD mempunyai kawalan pengurusan manajemen kontrol ke atas CAD walaupun CAD dimiliki secara majoriti oleh BHIC. Memang sekali lagi ini satu pendedahan, ini satu pendedahan yang memang agak mengejutkan untuk kita semua ya. Yang mana mereka nampak ya seolah-olah company ini company yang ditubuhkan di atas kerajaan ataupun tempatan begitu, tapi akhirnya siapa yang berkuasa, siapa yang kontrol itu bukanlah orang Malaysia sendiri, melainkan daripada orang lain atau daripada negara lain katanya. Jadi dalam saya sambung di sana, dalam perjanjian pembelian 51% ya pegangan dalam CAD bertarik 13 Ogos 2010 di antara BHIC melalui anak sarikatnya dan RAD melalui anak sarikatnya juga. BHIC bersetuju bahwa RAD yang mempunyai kawalan pengurusan manajemen kontrol ke atas CAD walaupun CAD dimiliki secara majoriti oleh BHIC ya. Menerusi lembaga pengarah BHIC bersetuju dengan keputusan tidak masuk akal ini katanya adalah Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, bekas ketua pegawai eksekutif LTT yang diketahui umum cukup rapat dengan siapa? Dengan siapa? Sahabat-sahabat semua. Dengan siapa? Najib Razak. Maksudnya mereka ini adalah koroninya. Mereka ini adalah mungkin, kita tidak mau tuduh, tapi mungkin ya sahabat-sahabat yang membuat perancangan rapi untuk terlibat sama di dalam rancangan ini. Ini adalah satu tindakan yang tidak masuk akal kata Rafizi dalam mana-mana aturan syarikat yang mempunyai dua pemegang saham berbeza walaupun berbeza kawalan pengurusan dipegang oleh pemegang saham majoriti. Sebab itu katanya saya sebut berdasarkan kesemua bukti setakat ini ia membayangkan ada perancangan tersusun ya dari awal untuk memastikan penyelewengan di dalam projek LCS ini dapat disembunyikan melalui berbagai transaksi rumit termasuk mewujudkan dua lapisan subkontraktor sedangkan BNS boleh saja menguruskan projek ini dengan sendiri. Kita boleh nampak ya bagaimana mereka ada cubaan di sini untuk bukan cubaan sebenarnya, ini adalah satu rancangan rapi. Ya, ini adalah satu rancangan rapi untuk mereka melakukan kerja penyelewengan dengan begitu rumit supaya tidak dapat dikesan, supaya mereka boleh melakukan penyelewengan dana rakyat dan sebagainya. Akibatnya daripada keputusan tidak masuk akal itu katanya, CAD hanya dimiliki oleh Boston dan LTT atas kertas saja. Ya, dimiliki atas kertas saja ya sahabat-sahabat semua, tapi ia hanya dalam kertas, yang milik pemiliknya mereka yang terlibat di dalam menyamun ya mungkin ya. CEO CAD adalah Gordon Hargreaves yang mewakili RAD. Selain daripada pengawal pengurusan CAD katanya, wakil-wakil RAD juga diberi kuasa menandatangani cek dan meluluskan perbelanjaan tanpa perlu merujuk kepada wakil BSIC di dalam CAD. Laporan serta dalaman ke atas kelewatan projek LCS secara jelas menyebut perkara-perkara berikut. Yang kedua-dua katanya wakil RAD itu yaitu Lutjen Rolf Enengah kemudian ditukar dengan Frank Hosman dan juga Gordon Hargreaves adalah dua orang penandatanganan cek dalam kumpulan had kuasa limit of authority yang sama. Ini bermakna, kata Rafizi, untuk meluluskan sesuatu perbelanjaan atau membuat pembayaran mereka berdua boleh menurunkan tanda tangan tanpa perlu mana-mana wakil daripada BHIC. Ya, kenapa tidak ada perlu wakil? Kalau begitu senanglah. Kalau begitu mudahlah ya mereka untuk melakukan kerja-kerja penyelewengan, ketirisan, penggunaan wang itu dan sebagainya. Konon
Syarul Nizam, kononnya rapi sangat perancangan penipuan ini, tapi Allah membongkarkannya. Kuasa Allah lagi besar. Betul ya, saya setuju dengan kenyataan ini. Walaupun mereka menyangka apa yang telah mereka rancangkan, apa yang mereka buat ini begitu rapi, begitu terkawal atau begitu terancang, tapi tidak boleh ya. Semuanya itu boleh dibongkarkan dengan kuasa, seperti mana yang dinyatakan oleh sahabat kita tadi. Terima kasih karena Asarul ya, terima kasih karena memberikan peringatan ya kepada penyamun. Jadi mari kita sambung lagi ya. Jika masih tengah kepanasan nih, lebih teruk lagi BSSI memberi alasan RAD perlu dibawa masuk untuk mendapatkan kepakaran mereka dan membolehkan pemindahan teknologi dalam menjayakan proyek LCS ini katanya. Semakan umum boleh menunjukkan bahwa kepakaran sebenar RAD adalah dalam membangunkan fire control system ya, atau sistem kawalan tembakan, bukannya dalam mengendalikan keseluruhan proyek yang melibatkan komponen-komponen lain seperti Combat Management System CMS. Kepakaran RAD katanya dalam membangunkan FCS ini diperakui sendiri dalam satu kenyataan media oleh syarikat induk RAG yaitu Rheinmetall AG bertarik 27 Februari 2012. Paparan screen saya sertakan bersama muka surat 2 perenggan 10 kata Rafizi Ramli. The Defense of Electronic Business Unit led by Lutjen Enengah. Macam mana sebut ya? Enengah itu kah? Include command and fire control system as well as reconnaissance system. Itulah dia. Sistem dalaman juga mengesahkan bahwa wakil-wakil tentera laut di Raja Malaysia dan Bustet yang menganggotai kumpulan projek LCS telah mempersoalkan kepakaran RAD yang mengendalikan keseluruhan projek, sedangkan kepakaran sebenar hanya dalam satu komponen projek sahaja. Sebenarnya mereka ada di antara wakil-wakil dalam tentera laut di Raja Malaysia membuat pertanyaan, mempersoalkan kenapa itu dan kenapa ini. Tapi kenapa dibiarkan? Ini juga yang menjadi satu persoalannya. Kenapa dibiarkan? Kenapa berlaku? Kenapa tidak mendengar kepada persoalan-persoalan daripada wakil-wakil daripada tentera laut di Raja Malaysia? Jadi sahabat-sahabat semua, itulah. Memang kalau mereka memang bertujuan untuk mensakau, menyakau, mereka pasti akan melakukan dengan apa cara sekalipun. Ya, di mana sudah? Dalam mana sudah ya? Oke, berdasarkan perbincangan kumpulan penyiasat dengan individu XX, beliau menyatakan kepakaran utama RAD adalah untuk membangunkan fire control system. Sahaja dan RAD telah diberikan lantikan subkontraktor bagi PKS itu berjumlah RM347 juta. Maka tidak logik BNS bergantung kepada CAD dan juga CED untuk membangunkan dan menguruskan pembekalan komponen-komponen lain, terutamanya Combat Management System dan Beat Center. Ya, nampak sangat katanya ia perjanjian berat sebelah yang hanya menguntungkan RAD kerana mereka boleh menimbah kepakaran dari PKS-PKS lain dalam bidang yang mereka tidak ada kepakaran. Perkara ini ditimbulkan berkali-kali oleh bekas Panglima Tentera Laut di Raja Malaysia, Laksamana Tan Sri Dato' Sri Abdul Aziz Zafar, siasatan dalaman ke atas pelaksanaan projek memetik teguran-teguran beliau seperti berikut. Ya, jadi sebenarnya perkara ini sudah banyak ditegur, sudah banyak dipersoalkan, ditanya oleh Laksamana ini, tetapi diendahkan. Seperti mana yang kita tahu, ada beberapa surat, ya 5 surat dihantar kepada Menteri Pertahanan ketika itu, dan juga direct 2 surat kepada Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak. Tapi apa yang berlaku, mereka mengendahkan, mereka mengabaikan segala persoalan, segala usaha Laksamana ini untuk mempersoalkan kepada tindakan dan juga keputusan-keputusan yang dilakukan kepada ketika itu. Jadi hari ini jelas siapakah sebenar Jerung, siapakah sebenar yang membuat keputusan hari ini, sahabat-sahabat semua. Ini adalah kerja-kerja antara mereka yang terlibat ya di dalam meluluskan, mereka yang terlibat meluluskan bayaran begitu banyak, berbilion, 6 bilion yang sudah dibayar dan sebagainya. Dan juga menolak sendiri permintaan daripada Laksamana untuk meneruskan desain Sigma, tapi ditukar pula oleh bekas Menteri Pertahanan ketika itu, tidak lain tidak bukan Ponorogo, ya, tukar kepada Gowine.
Jadi siasatan ke atas minit lembaga pengarah menunjukkan bekas Panglima ini saya sudah baca tadi ya. Maka untuk itu kata Rafizi Ramli yang terakhir ini katanya maka untuk menjawab Najib katanya saya simpulkan dan timbulkan perkara-perkara ini. Ini persoalan daripada saudara kita Rafizi Ramli ya yang harus dijawab, yang harus diberi pandangan, yang harus dijawab oleh Bos Sakau. Yang pertama, atas campur tangan siapa yang begitu berani hinggakan Boston BNS melepaskan kawalan atas subkontraktor CED atau CED kepada bukan rakyat Malaysia sedangkan Boston memegang saham majoriti. Itu soalan ya, harus dijawab oleh mereka yang terlibat ya, mereka-mereka yang terlibat di dalam skandal ini. Yang kedua, atas pengaruh dan campur tangan siapa yang membawa masuk RAD sedangkan maklumat pada ketika itu menunjukkan mereka tidak ada kepakaran sepenuhnya untuk mengendalikan proyek ini. Ini menjadi persoalan. Sepatutnya apabila kita mahu melantik satu-satu kontraktor, kita harus memeriksa kepakaran mereka. Sebab kepakaran mereka itu yang kita perlukan untuk membina atau terlibat dalam pembinaan kapal itu. Tapi akhirnya mereka dilantik begitu saja tanpa usul periksa kepakaran mereka yang sebenarnya. Apa yang berlaku, mereka dilantik dan akhirnya syarikat RAD ini melantik lagi subkontraktor lain untuk melakukan kerja yang sepatutnya mereka lakukan. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah sebabnya kos menjadi semakin tinggi. Kos yang dibayar melalui dana rakyat, dana awam ini menjadi semakin tinggi. Terbaik. Scroll bro, macam-macam Bos Sakau sudah datang. Iron Maiden katanya. Sakau-sakau macam-macam ada kepanasan kan ya. Albert Johnny katanya 6.083 bilion telah dibayar pada masa itu PMI Ahmad Pekan, Menteri Pertahanan Ponorogo, dan juga menukar vendor yang meneruskan proyek itu hisam Menteri Keuangan ialah Ahmad Pekan. Ya, antara keluarga-keluarga, antara kluster-kluster ini yang terlibat. Jadi hari ini mereka masih mempersoalkan kononnya mereka tidak bersalah, kononnya pihak yang bersalah, betapa besarnya kemaluan mereka ya, menutup masalah segala apa yang mereka telah perbuat ya, membuang segala tanggung jawab ya, membuang segala tanggung jawab yang sebenarnya mereka yang melakukan, yang sebenarnya mereka yang meluluskannya dan sebagainya. Sampai mana sudah tadi? Nombor 2. Mau habis sudah ya. Sebab itu kata Rafizi Ramli, saya tegaskan sekali lagi bahwa bukti-bukti setakat ini menunjukkan penyelewengan dalam proyek LCS telah dirancang dari awal. Termasuk dengan mewujudkan syarikat-syarikat yang atas kertas nampak milik LTT tetapi dikawal oleh individu-individu tertentu. Ya, hari ini Bos Sakau menyatakan ya dia sokong, dia bagi projek kepada LTT karena LTT itu syarikat tempatan katanya. Tetapi apa yang berlaku hari ini jelas dalam pendedahan Rafizi Ramli ini, sekali lagi saya ulang, katanya semua ini ya, bukti sangat jelas setakat ini menunjukkan bahwa penyelewengan dalam proyek LCS ini telah dirancang. Ya, telah dirancang dari awal, termasuk dengan mewujudkan syarikat-syarikat atas kertas yang nampak milik LTT tetapi dikawal oleh individu-individu tersebut. Persoalan paling besar kata Rafizi, siapakah jarum besar di belakang individu-individu tertentu yang mempunyai pengaruh dan kuasa sedemikian rupa. Itulah persoalannya. Subkon yang ada itu bukanlah milik Malaysia, tapi hanyalah di atas kertas saja. Itulah kenyataan. Hanya di atas kertas, tapi yang membayar Malaysia melalui duit rakyat, ya, melalui dana awam, melalui duit kita semua, sahabat-sahabat semua. Diguna pakai begitu saja demi ya untuk kepentingan, ya, demi untuk uang ringgit. Kita tidak tahu sebab sehingga hari ini walaupun sudah dibayar sebanyak 6 bilion, tapi tidak ada satupun kapal yang siap dibina. Oke guys, seperti biasa sebelum saya mengundurkan diri,
Peribahasa mengatakan tak apa pun tangkap 2 ton keinginan. Sekian. Bye-bye.